My name is Hani, dia berlakon. Alright guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum semua. So, salam hari Sabtu. Pelik kan kenapa video ni keluar hari Sabtu? Sebabnya ikutkan keluar habis semalam. Semalam dah keluar dah hari Jumaat. Tapi disebabkan adalah sikit-sikit gangguannya, so tak boleh nak keluar. Tapi kita tak payah peningkan pasal gangguan tu. Kita just nak fokus tentang cerita yang kita nak sambung di part yang nombor 2. Di mana cerita minggu lepas kita cerita tentang Shah Rukh Khan. Bukan minggu lepas lah, dia dah 2 minggu lepas. So ini adalah part 2 of Shah Rukh Khan. Kalau sebelum ni kita ada cerita tentang di awal debut dia sampai ke tahun 1999. So untuk kali ini kita nak recap juga daripada tahun 2000 sampai ke tahun terakhir dia berlakon, which is tahun 2018 tak silap aku. Okay, macam biasa jangan lupa tekan like and share, jangan lupa tekan subscribe button dan hit juga bell notification. So siapa-siapa yang mungkin nak tengok video yang sebelum ini, korang boleh juga klik orang cakap ni pop-up yang ada dekat sini. Harap kali ni betul lagi. So kita tak nak buang masa, kita teruskan untuk SRK Part 2 Replace King. Roll it. दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो वंस करने के बजाय करोड़ों रुपए के हीरे चुराएंगे। मिशन हैप्पी न्यू ईयर। Pada tahun 1999 tu dia tengah syuting Mohabbatin sebenarnya kalau nak ikutkan lah. Mohabbatin dia orang syuting dalam tahun 1999 tu pada bulan 9, which is dia keluar pada bulan 6 2000. Tapi orang cakap yalah biasa nak syuting ni kan ambil masa yang lama kan. Nak pula filem yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan bukan filem kecil-kecil. So dia punya production value ni memang kena kuat and besar lah. Kenapa time tu Shah Rukh Khan boleh pilih untuk terima musical drama Mohabbatin ni ketika itu? Dia kata kalau ikutkan ini merupakan filem kedua yang paling banyak lagu dalam filem tu. Shah Rukh Khan ni mungkin aku rasa dia suka menari ke apa, kita tak tahulah kan. Tapi dia kata selepas Dunia Hai Le Jayenge tu, dia kata dia tak dapat offer yang orang cakap dalam filem tu banyak gila lagu. Tapi Mohabbatin ni dia macam tu. So itu adalah salah satu sebab kenapa dia terima Mohabbatin. Di samping mendapat peluang berlakon bersama dengan legenda superstar Bollywood ketika itu, Amitabh Bachchan. Pada tahun tersebut juga sebenarnya ada satu lagi konflik yang meranda karier Shah Rukh Khan ni. Okey, kalau ikutkan Shah Rukh Khan ni, dia ada orang cakap share partner. Nama dia Aziz Mirza, bukan Hardy Mirza tapi Aziz Mirza. Dia ni partner dalam satu syarikat, orang kata syarikat pengarahan lah kan, Dreams Unlimited. Tapi tahun 1999 tersebut banyak gila konflik yang berlaku, and konflik terbesar Dreams Unlimited ni berlaku ketika mana? Ketika filem Filmi Hindustani, tak silap aku, Hindustani. Yang itulah cerita yang itu. Dikatakan cerita tersebut flop, tak menjadi apa, tak dapat sambutan yang menggalakkan. Di samping kegagalan si Mirza ni tadi untuk mendapatkan Juhi Chawla sebagai salah seorang penerbit untuk filem tersebut. And salah satu punca filem tersebut flop pada ketika itu adalah kerana filem tersebut keluar, dia punya masa tayangan tu lah keluar seminggu selepas cerita yang hit pada tahun tersebut. Yes, cerita apa? Kaho Na Pyar Rahe yang dibintangi oleh Hrithik Roshan, merupakan pendatang baru, hero baru dalam industri Bollywood tu sendiri. And cerita Kaho Na Pyar Rahe tu menjadi orang cakap blockbuster pada tahun tersebut, mengalahkan semua filem yang ada Shah Rukh Khan lah. Tapi ikutkan filem Shah Rukh Khan pada tahun 1999 baru ada dua kan, Baksha dengan PBH Hindustani tu. Susah betul nak sebut kan. Tapi pengeritik filem kata kat Shah Rukh Khan kena do something new. Dia kata apa? Sebab Hrithik Roshan ni merupakan pendatang baru and pencabar besar satu hari nanti kepada Shah Rukh Khan. Disebabkan dia kata Hrithik Roshan ni ada aura yang tersendiri, and King Khan tak boleh orang cakap apa, terlalu orang cakap apa, dia punya cara permainan tu tak boleh sama. Dia kena tukar-tukar sikit. Boleh dikatakan 1999 tu dia orang punya filem ni tak berjaya lah, tak mantul lah bosku, orang kata kan. Okey, so kita beralih ke tahun 2000. Tahun 2000 ni pun sama juga, dia tak beberapa menjadi di awal tahun, tapi di akhir tahun tu, yes, kejap lagi kita cerita. Okey, pada awal tahun tu Shah Rukh Khan dia ada memintangi satu filem Tamil
Heram tak silap aku. Tapi yang menariknya dekat sini, sepanjang perfilman ataupun rakaman syuting tu berlaku, 1 sen pun Shah Rukh Khan tak minta. Dia berlakon secara free dekat filem Tamil tersebut. Disebabkan apa? Dia kata dia ada satu sebab mengapa dia pilih untuk, orang kata apa, tak ambil sebarang bayaran. Disebabkan dia kata dia terlalu teringin sangat untuk berlakon bersama dengan pengarah cerita tu ketika tu. Yang nama pengarah tu Kamal Haasan. Kamal Haasan ni merupakan seorang pengarah yang sangat popular dalam genre ataupun filem Tamil, which is salah satu pengarah yang diidolakan oleh Shah Rukh Khan ketika itu. And Shah Rukh Khan kata, ya, dapat bekerja dengan dia adalah satu nilai and ganjaran yang cukup besar untuk dia. Bayaran ke apa-apa memang tak perlu lagi untuk dia. Berlakon free of charge tu macam. Tapi filem Tamil tu tak adalah macam wow sangat, meletup sangat. Dia macam biasa-biasa je. Mungkin Shah Rukh Khan ni free kot, time tu dia nak berlakon lah. Selepas habis dia pembikinan filem Tamil tersebut, ini datang hit dia. Pada 27 Oktober tahun 2000, satu filem yang menjadi fenomena dan sangat-sangat, orang cakap apa, meruntun jiwa ketika itu. And mungkin sampai hari ni, bukan mungkin lah, memang sampai hari ni masih lagi dikenali dan ditontoni oleh rakyat di serata dunia. Cerita apakah itu? Cerita apakah itu? Ya, Mohabbatin Hake Kulli Khoya Huben. So, pada tahun tersebut, obviously Mohabbatin merupakan filem yang paling berjaya dalam industri perfilman Bollywood sendiri maupun di luar negara, di mana diorang dapat cecah kutipan sebanyak 13 juta US dollar ketika itu. Itu merupakan filem terbesar and paling berjaya lah pada tahun itu, and merupakan filem kutipan antarabangsa tertinggi ketika itu. And time tu juga Shah Rukh Khan mendapat, orang cakap apa, award yang kelima tak silap aku untuk the best actor pada ketika tersebut. Amitabh Bachchan pun ada nominis, tapi Amitabh Bachchan tak menang. Yang menang adalah Shah Rukh Khan. Tapi ada fakta menarik kat sini sebenarnya. Kalau korang nak tahu, ketika Mohabbatin tu dikeluarkan, dipasarkan, dipromosikan, semua pelakon-pelakon dia, bukan semualah, Amitabh Bachchan dengan Shah Rukh Khan je lah, tak ada sebenarnya untuk mempromosikan dia punya filem Mohabbatin ni. Disebabkan apa? Sebab dia tengah busy, baik. Dia tengah busy shooting filem satu lagi yang dijangkakan keluar pada tahun 2001. Yes, Kabhi Khushi Kabhi Gum. Ya, cerita itu. Which is cerita itu sebenarnya diorang berbakalan di Mumbai, London dan juga Egypt. Okay, dia starting shooting kat Mumbai lah, dekat area-area India. Lepas tu diorang pergi London, lepas tu dia pergi Egypt, lepas tu baru dia balik-balik sini. Difahamkan juga Amitabh Bachchan dan juga Shah Rukh Khan hanya dibenarkan balik 2 hari saja untuk menyambut filem Mohabbatin ni di Anugerah Festival Film Fair di India ketika itu. Dia balik 2 hari, lepas tu berbaloi lah, Shah Rukh Khan menang, Amitabh Bachchan balik tak menang, pisang lah. So pada tahun 2001, pada hujung 2001 tak silap aku, Kabhi Khushi Kabhi Gum ditayangkan pada 14 November 2001. So keluar je Kabhi Khushi Kabhi Gum tu memang worldwide. Yang ini tak main India, ini main worldwide terus. Dikatakan filem ini memecah panggung di orang cakap pangkalan antarabangsa dan juga pangkalan Bollywood tu sendiri. Tapi sebenarnya ada kisah yang agak menyayat hati yang berlaku kepada SRK ketika filem ini mula ditayangkan dan juga mula perlu dipromosikan oleh pelakon-pelakon mereka. Di mana ketika itu Shah Rukh Khan, lepas dia 2 minggu filem Kabhi Khushi Kabhi Gum ni dikeluarkan, dipasarkan, dia cedera pula. Yes, 2 minggu lepas dia punya cerita tu keluar, dia punya aktif, dia pergi berlakon cerita, tak silap aku, Krishna Vansi punya cerita kot. Cerita dia Shakti, The Power. Dia cerita tu, dia berlakon and ada satu stunt benda lah yang dia berlaku kat situ, and then dia terjatuh and difahamkan ketika itu dia mengalami slip disc. Ni tulang belakang, kecederaan tulang belakang, and dia cedera agak lama sebenarnya untuk tempoh masa yang dia tak boleh nak berlakon lah. And yang paling sedih sekali, Shah Rukh Khan tak dapat join cast-cast yang lain untuk pergi, orang cakap apa, launch cerita Kabhi Khushi Kabhi Gum ni yang buat pertama kalinya ditayangkan di UK dan juga North America ketika itu. Disebabkan kecederaan dia itulah, 2 minggu lepas Kabhi Khushi Kabhi Gum tu ditayangkan, dia
injured. Lepas 2 minggu dia injured tu, dia sepatutnya kena pergi UK untuk pasarkan Kabigoshi Kabigem. Tapi itulah, tak ada rezeki, apa mau buat kan. Macam itulah cerita dia. Dan dikatakan juga filem Kabigoshi Kabigem ni merupakan high grossing punya filem. Dia berjaya lah di layar perak, di mana ketika itu dia punya filem ini berjaya mendapat kutipan sebanyak 29 juta USD. And kalau kau nak tahu juga, filem ini menduduki carta paling atas filem paling banyak kutipan sepanjang 5 tahun, daripada tahun 2001 pada tahun 2001 sampai ke tahun 2006. Lama, 5 tahun unbeaten dah orang kata. Tapi kita berbalik kepada cerita kecederaan Shah Rukh Khan tadi. Okey, Shah Rukh Khan ni dia cedera pada tahun 2001. Kalau korang nak tahu, dia sebenarnya tak adalah orang cakap cedera yang tak boleh nak bangun, tak adalah cedera yang tak boleh nak berlakon. Dia masih lagi berlakon, tapi dia kata dia menghadkan orang cakap aksi-aksi lakonan dia ataupun schedule dia sendiri. And ada juga filem-filem yang terpaksa dia tolak tawaran disebabkan kecederaan dia ni. And kalau korang nak tahu juga, kecederaan dia ni berlarutan daripada tahun 2001 sampai ke 2003. Pada 2003 tu ada satu cerita ni, dia terpaksa stop shooting di tengah jalan. Dia tak bagi tahulah cerita apa. And dia kata time tu memang Shah Rukh Khan tak boleh nak teruskan lagi pembikinan filem tu disebabkan dia punya cedera tulang belakang ni makin lama makin teruk. Time tu juga dia dikejarkan ke hospital Mumbai, and lepas itu dia terus macam cakap mendapat rawatan susulan daripada servis anterior. Servis anterior di London. Time tu dia terus macam, aku tak boleh tahan, belakang sakit, tak boleh Mumbai tak boleh buat. Dia kata, kita pergi London terus. And doktor nasihatkan dia untuk berehat beberapa bulan sebelum dia boleh kembali ke layar perak. Tapi Shah Rukh Khan ni memang degil Pak Hang. Doktor kata berapa bulan dia tak dengar, beberapa minggu je. Sebab apa? Lepas itu dia pergi join promosi untuk filem terbaru dia ketika itu, which is orang ingat dia comeback lah. Sebab 2002-2001 dia tak banyak sangat filem yang dia berlakon. And pada 2003 itu dia keluar dengan satu filem yang aku rasa filem tu banyak bermain dengan emosi, in fact of action kan, which is filem Kal Ho Na Ho. Korang faham, mesti korang tahu, mesti korang pernah tengok cerita yang orang kata memang meruntun jiwa, yang memang sangat-sangat meresap ke hati. Kerana apa? Ketika itu ada satu fakta menarik yang berlaku ketika pemilihan pelakon Kal Ho Na Ho ni. Okey, pemilihan Kal Ho Na Ho punya pelakon ni ikutkan si Saif Ali Khan tu yang pegang watak aman. Yang sakit tu sepatutnya Saif Ali Khan, yang orang cakap happy ending tu sepatutnya Shah Rukh Khan. Tapi disebabkan Shah Rukh Khan ni ada masalah tulang belakang, sebab dia orang shooting time tu tahun 2000, tak silap aku, bukan 2001. Time tu dia dah jatuh dah. Masa 2001 tu dia dah shooting, and then Shah Rukh Khan kata dia tak boleh banyak buat action, so dia lontarkan filem itu dengan bentuk emosi tanpa mempunyai orang cakap apa, gerak tubuh yang banyak lah. And time tu pun dia tengah sakit, so senang lah untuk dijiwai. Tak adalah senang, tapi okey lah dia macam tu. Kalau korang perasan juga dalam cerita Kal Ho Na Ho ni, dia tak banyak dance, dia tak banyak joget, betul tak? Kalau kau perasan, kalau dia joget pun step dia semua senang-senang. Kau tengok dia nyanyi lagu Kal Ho Na Ho tu, mana ada joget, dia macam tangan terkepak atas jambatan. Itu je. And filem Kal Ho Na Ho juga mendapat rating yang agak meletup di luar India. Dekat dalam India tak sangat, tapi di luar India filem itu sangat-sangat mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Tahun 2004 ini merupakan titik tolak kejayaan komersial Shah Rukh Khan sendiri. Kerana apa? Ketika tahun 2004 tu, lepas Dreams Unlimited ni tak berjaya, dia kembali dengan satu syarikat baru yang orang cakap dia buat sendiri, rebrand Dreams Unlimited tu. Dia tukar nama Unlimited tu menjadi Red Chillies Entertainment, di mana ketika itu dia terus rekrut satu pengarah yang agak fresh ketika itu. Kalau korang kenal lah, yang mana tengok cerita Bollywood mesti pernah dengar juga pengarah yang bernama Farhan ni. Aku tak tahu lah, mungkin dia ada saudara mara dengan Shah Rukh Khan ke, mungkin ada kabel senang masuk Red Chillies, kita tak tahu. Tapi ketika itu filem pertama yang dihasilkan oleh Farhan telah pun berjaya menjadi filem kedua paling tertinggi kutipannya pada tahun itu, Main Khona. Cerita yang tentang korang tahulah, korang peminat Shah Rukh Khan mesti korang tahu punya kan. Tapi apa yang menariknya, selepas kerjayaan Farhan ni, Red Chillies terus sekali lagi rekrut satu lagi pengarah, Yash Chopra.
Yash Chopra ni dia rekrut, lepas tu dia terus suruh buat filem kedua untuk Red Chillies. Ketika itu dia kata Red Chillies ni tak bagi masa yang agak banyak untuk Yash Chopra untuk menerbitkan filem Veer Zara, tak silap aku lah, betul tak demi tajuk ataupun sebutan aku. And filem itu merupakan filem yang mendapat kutipan tertinggi pada tahun 2004. Nampak tak? Filem pertama Red Chillies dapat nombor 2, filem yang kedua dapat pertama. Dia macam terbalik sikit lah. And yang menarik sekali lagi, hit Veer Zara ni dia berjaya tembusi peringkat antarabangsa dan juga berjaya ditayangkan di Festival Filem Berlin yang ke-55. Kalau kau nak filem kau terbit ataupun ditayangkan dekat filem Festival Berlin tu, bukannya senang-senang, bukan filem anak-anak lah. So maknanya cerita diorang memang bagus and dapat orang cakap apa, satu penghormatan dan orang cakap satu penganugerahan yang agak besar sebenarnya pada tahun 2004 tersebut. Lepas dua kejayaan filem Red Chillies ni, cerita Veer Zara dengan juga Menhuna ni, Shah Rukh Khan kembali dengan filem ketiga dia ketika itu yang bertajuk Swadesh ke tak sure, tapi dalam cerita tu kalau korang pernah tengok, dia merupakan saintis kepada NASA ketika itu. Dia ada macam cerita pasal roket antarabangsa apa semua kan. And pengkritik sebenarnya kurang gemar cerita tu. Sebab apa? Dia kata cerita ni terlalu orang cakap mengongkong Shah Rukh Khan punya cara lakonan. Dia kata macam tu. Tetapi apa yang mengejutkan, Shah Rukh Khan berjaya untuk membawa watak tersebut, di mana dia dapat membezakan budaya barat dan juga India yang cuba ditontonkan di dalam filem tersebut. And pada filem Fair Festival India ketika itu, ketiga-tiga filem cerita daripada Red Chillies ni telah pun dicalonkan di festival tersebut lah. And ketiga-tiga filem ini mendapat anugerah masing-masing. And Shah Rukh Khan mendapat anugerah pelakon lelaki terbaik menerusi filem Swadesh tadi. Yang orang tak confident sangat, dia tak confident sekali dia bagi pelakon lelaki terbaik pada tahun 2004. So pada tahun 2005 ni dia tak banyak sangat orang cakap pencapaian ataupun orang cakap penglibatan dalam filem diorang, which is time ni dia hanya berlakon 2 cerita je. First Paheli, nombor 2 Kabhi Alvida Na Kehna. Nampak tak? Yang first ni dia ada macam bahasa Tamil sikit, lepas tu ada macam kartun-kartun sikit kat situ kan untuk cerita ni. And cerita yang Paheli ni berjaya mendapat orang cakap anugerah filem asing terbaik pada tahun 2005 tersebut. Tetapi orang cakap kutipan yang paling besar didapat pada tahun 2005 ini adalah daripada menerusi filem Kabhi Alvin Kejap, sabar, jangan gelak dulu. Kabhi Alvida Na Kehna. Pada 2006 dia hanya membintangi satu filem sahaja. Pada tahun 2006 dia berlakon cerita Don. Don, The Chase Begin. Cerita Don ni aku sendiri pun baru tahu. Yang aku ingat cerita Don ni Shah Rukh Khan ialah starting dia. Rupanya tidak. Cerita Don ni sebenarnya dah ada pada tahun 1978. Yang Shah Rukh Khan punya version ni merupakan remake kepada lakonan Amitabh Bachchan sendiri. Dulu Amitabh Bachchan dah berlakon dah. Watak Don ni dia yang first sulung pegang benda ni. Tapi selepas dia beberapa tahun lepas tu, berpuluh tahun lepas tu, pada 2006 Shah Rukh Khan bawa balik cerita ni ke layar perak. Tetapi cerita ini telah pun ditwistkan, which is kalau dulu 1978 dia orang kata Don ni baik, jiwang, romantic guy, very gentleman. Tapi untuk Shah Rukh Khan punya version, dia more to negative, more to crime, more to jenayah. Gentleman tapi more to jenayah. Yes, aku ingat lagi cerita Don tu dia berlakon dekat Langkawi. Yes, tak silap aku lah. Betul kan? Dia berlakon kat Langkawi. Filem Don tu juga mendapat orang cakap pengiktirafan dan juga blockbuster, kutipan agak tinggi di India dan juga serata dunia. And tak cukup pada tu, pada tahun 2007 dia punya momentum dah cantik, dah makin baik. Pada 2004 sampai 2007 ni memang gemilang gila. Sebab apa? Tahun 2007 ni dia kembali dengan cerita ni, Chak De India. Yang main hoki tu, yang dia jadi coach tu, yang itulah. Cerita tu pun orang cakap pengkritik tak expect yang Shah Rukh Khan boleh berlakon sebaik itu. Sebab apa? Dia orang tak pernah nampak Shah Rukh Khan ni jadi seorang yang tegas, yang bapak punya style tak pernah. Sebab apa? Sebelum ni dia jiwang, bercinta, tembak, mati. Dia, itu cerita dia. Tapi Chak De India ni kan dia jadi coach kan. So ada satu benda yang baru daripada diri dia, and dia berjaya carry benda tu, walaupun itu merupakan filem yang pertama daripada genre yang orang cakap lebih kepada semangat kesukanan, and then semua benda lah yang ada aspek dalam tu. And cerita itu juga memangkin untuk kejayaan cerita kedua Shah Rukh Khan pada tahun yang sama, which is cerita Om Shanti Om.
Om Shanti Om ini juga merupakan satu filem remake pada tahun 2000 pada tahun 1998 ataupun 1980-an tak silap aku. Dan cerita ni telah pun di remake sekali lagi oleh Shah Rukh Khan and the team, and berjayalah orang cakap menjadi satu filem yang sangat-sangat hebat. And itu juga merupakan filem yang antara filem yang awal yang telah pun diceburi oleh Deepika Padukone. Dan itu juga merupakan gandingan sulung dia bersama Shah Rukh Khan, dan cerita itu Drive menjadi blockbuster pada tahun 2007. Dia start daripada Chak Tae India tu sampai ke Om Shanti Om. So maknanya berkait lah, maknanya momentum Shah Rukh Khan ni tengah cantik. Tu dia bang. And ada satu cerita menarik yang sangat dekat dengan aku, which is daripada negeri Melaka ni and juga Malaysia. Pada tahun 2008 Oktober ketika itu, Kerajaan Melaka mengumumkan yang Shah Rukh Khan bakal menerima darjah mulia Seri Melaka pada tahun tersebut. Ketika Kerajaan Melaka orang cakap announce benda tu, kecoh industri perfilman, industri seni Malaysia ni. Disebabkan apa? Dia orang kata ramai je lagi artis-artis veteran yang banyak menyumbang ke orang cakap apa, aliran seni negara kita. Tapi kenapa kita dok sanjung orang luar? Kenapa kita boleh bagi datuk kat dia orang? Kenapa kita tak bagi datuk dekat orang-orang yang sepatutnya dapat datuk kat Malaysia ni? And orang kata time tu memang sangat-sangat kacau bilau lah dekat Malaysia ni. Tak adalah sampai berpegang, tapi dia orang macam petikaikan lah kenapa Shah Rukh Khan juga. Disebabkan dia orang kata alah, Shah Rukh Khan tu just shooting kat Malaysia je, bukan dia buat apa pun. Sebab Shah Rukh Khan ada shooting kat Malaysia daripada cerita Dawn 1, 2, Car 4. Time tu dia ada berlakon dekat Melaka. And inilah dua filem yang dia orang kata Shah Rukh Khan orang cakap telah secara tak langsung mempromosikan Malaysia. Pada aku dia tak adalah buat apa-apa, dia cuma pilih tempat ni sebagai location. Tapi disebabkan Melaka nak bagi datuk kat dia, so Shah Rukh Khan pun pada 6 Disember tahun 2008 tersebut telah hadir ke Melaka and untuk menerima orang cakap darjah kebesaran untuk menjadi seorang datuk di Malaysia ini. Tapi mungkin dekat India orang tak panggil dia datuk lah. Macam tu lah. Sebabkan macam aku cakap tadi, sakit tulang belakang dia apa semua kan, so dia ni dah tak banyak dah berlakon pada start tahun 2001 sampai ke last dia punya filem lah, Zero ketika tu. Sebelum korang sambung tengok video, korang nampak ni baju jump scare ni, baju mencerdas aku sendiri. Kepada siapa-siapa yang belum dapatkan, panjang aku tarik kan, so korang kena dapatkan mencerdas jump scare ni. So ini gambar-gambar dia kalau korang nak tengok macam mana orang pakai lah, apa rupa dia kan. And baju ni juga disediakan untuk lengan panjang dan juga pendek. So apa-apa soalan korang boleh pergi dekat link dekat bawah, korang klik and kat situ korang boleh terus dapatkan dekat website tu. Siapa-siapa yang mungkin tak tahu, kat situ pun ada Instagram aku akan ajar korang dekat sana nanti. See you. Kita sambung. 2010 dia ni buka mulut. Dia kata pada tahun 2008 dia ada dapat tawaran untuk berlakon dalam Slumdog Millionaire. Tapi dia kata dia punya peranan tu dia terpaksa tolak sebab time tu dia busy, dia nak syuting. Dia kata dia bagi dekat Anil Kapoor ketika itu sebab dia ketika itu dia tengah orang cakap dalam pembikinan satu filem yang agak serius, satu filem yang mempunyai orang cakap daya psikologi mental yang menyentuh segala aspek agama dan juga rakyat-rakyat di seluruh dunia. Cerita tu betul yang itu My Name is Han. My Name is Han. Siapa je tak tahu cerita tu, kalau awak tak tahu, awak boleh tengok cerita tu, which is aku rasa cerita antara cerita Bollywood yang sangat-sangat deep, yang sangat-sangat mengetengahkan satu message yang di mana Islam is not a terrorist. Kalau korang tahu pada 11 September kan, ada satu peristiwa yang telah pun berlaku. Dalam cerita tu pun anda menunjukkan sendiri bagaimana orang-orang berkulit putih ini telah pun menindas orang-orang Muslim di luar negara sana. And dalam cerita ni juga dia menunjukkan dia ni sebagai seorang macam mana, dia ni seorang Islam yang dilayan teruk lah ketika tu kan, macam aku cakap tadi. Dia membawa watak seorang lelaki jejaka yang ada sindrom Asperger. Sindrom Asperger ni dia lebih kepada macam orang yang suka cakap benda berulang-ulang. Lepas tu dia adalah tafsiran dia sendiri, kena baca daripada bawah sampai atas, biasa atas sampai bawah. Tapi dia orang cakap reverse, adalah sindrom dia sendiri, penyakit dia sendiri. And dia memang sangat-sangat deep lah cerita tu. Dia punya mission satu je, dia nak pergi jumpa Mr. President, nak bagi tahu yang dia ni bukan teroris. Itu tu quite simple tapi tegas. Dia kata Shah Rukh Khan and the team cuba orang cakap letakkan satu anugerah, satu orang cakap message yang sangat-sangat kuat dalam filem ni, tapi dalam keadaan yang sangat-sangat play safe. Betul. So filem ni juga telah pun membawa Shah Rukh Khan untuk menerima anugerah di Festival Film Fair India ketika itu dan merangkul untuk kali ke-8-nya sebagai pelakon lelaki terbaik pada tahun 2010. My Name is Han
adalah merupakan salah satu filem blockbuster yang blockbuster dia sampai ke seluruh dunia. 2011 dia keluar lagi satu filem. Sibuk betul Shah Rukh Khan ni, setiap tahun ada cerita dia. So 2011 dia keluar dengan satu filem India, satu filem Bollywood yang mempunyai orang cakap apa, dia punya modal tu tinggi. Filem Rawan, tu yang camak kecalo, cerita yang tu. Cerita tu merupakan filem yang paling tinggi bajet sepanjang Shah Rukh Khan berlakon. Yalah, kalau kau tengok dia punya efek pun memang gempak-gempak kan. And satu lagi orang kata cerita tu media-media dan juga pengkritik kata tak best, tak menarik. Dia kata sebab Shah Rukh Khan macam jadi gula-gula dalam cerita tu. Tapi cerita tu mendapat sambutan yang menggalakkan dan juga merupakan salah satu filem yang box office pada tahun 2011 tu. So lepas tu kita terus ke tahun 2012. Okey, tahun 2012 ni pun dia tak ada banyak berlakon pun. Dia hanya berlakon satu filem, berlakon cerita Jab Hai Tak Jan. Dan itu merupakan filem yang dikata dia ingat sebab itu merupakan filem terakhir untuk Yash Chopra. Sebelum Yash Chopra tu meninggal dunia akibat dia dah tua kan. So mendiang tu memang nak sangat berkolaborasi dengan Shah Rukh Khan, and selepas itu dia pun meninggal dunia lah. And then dia orang tak sempat, tak silap aku, dia orang kata untuk Yash Chopra ni tengok hasil filem dia. And ada satu fakta menarik tentang filem ni. Sebab apa? Ini adalah merupakan filem yang pertama yang tak pernah Shah Rukh Khan buat depan kamera. First time. Sepanjang dia berlakon, dia tak pernah. And this film is the first one dia depan kamera dengan budak yang beza 20 tahun dengan dia. Yalah, Katrina Kaif tu dengan dia beza 20 tahun. Kau bayangkan macam mana awkwardnya ketika tu. Pas 2012 tu, diorang kembali dengan 2013 dengan filem Chennai Express hasil arahan Rohit Shanti ketika itu. Kalau korang nak tahu, filem ni merupakan filem yang low expectation sebab mengikut pengkritik yang filem dekat sana, diorang kata persembahan Shah Rukh Khan ni dalam cerita tu biasa-biasa je. Nothing more to expect, nothing more to orang cakap celebrate lah. Tapi apa yang mengejutkan cerita tu pecah panggung box office mat di India dan juga di luar negara. Diorang tapau habis, and sekaligus mencipta sejarahnya sendiri. Kerana apa? Kerana telah pun diiktiraf sebagai filem filem Bollywood yang paling tertinggi kutipannya di peringkat antarabangsa, sekaligus mengalahkan filem yang terdahulu yang dibintangi oleh Amir Khan. Filem Three Idiot. Macam tu je. Tak ada expectation langsung, terus potong habis. Pada tahun 2015 ni, filem yang diarahkan sekali lagi oleh Rohit Shanti, yang di mana filem dia yang tadi tu tak expect meletup, tapi filem yang expect meletup Pisang. Di mana comeback yang cuba dilakukan oleh Rohit Shanti untuk kembalikan gandingan Kajol dan juga si Shah Rukh Khan ni gagal. Diorang sifatkan, pengkritik di sana menyifatkan sebagai benda yang makan gigi. Di mana diorang kata filem ni dia punya storyline agak terlampau lame, terlampau hamba, and terlampau ketinggalan zaman. Tak ikut zaman lah, senang cerita. Lapuk. Itu dia. And filem ni juga time tu flop dekat India, tak menjadi dekat India, tapi dekat luar negara dapat kutipan yang agak baik. Dekat India tak jadi sebab filem yang satu lagi ni lebih meletup, and diorang punya tayangan waktu pun agak sama ketika diorang launch benda ni. Cerita apa ketika itu yang dapat mengalahkan cerita ini? Cerita Bajrangi Bhaijaan by Salman Khan. Itu kan cerita terbaik pada tahun 2015. Dekat mana-mana award semua diorang menang kan. Cerita yang aku sebut pasal Shah Rukh Khan yang tak jadi ni adalah rebrand cerita Dil Wale. Lagu Janam-Janam tu lagu sedap tapi cerita tak pergi. Starting situlah pada tahun 2016 pun cerita dia Fan pun tak jadi disebabkan orang kata cerita Fan tu cerita kalau kau tengok penat, kau tengok dia dah lah penat, pelik. Lepas tu memang gagal lah dekat Pawagam. And cerita dia lepas tu pada tahun 2016 juga dia Zanagi pun tak jadi juga sebab dia orang kata ini bukan level Shah Rukh Khan and terlalu mencuba. Nampak Shah Rukh Khan terlalu mencuba untuk mendalami watak orang tua tersebut lah. And pada tahun 2016 cerita yang mendominasi pada ketika itu adalah cerita Dangal, cerita by Amir Khan. And pada tahun 2018 itu merupakan filem yang terakhir untuk dia berlakon ketika itu, which is filem Zero. Seperti yang aku cakap tadi, filem Zero merupakan filem yang terakhir untuk dia berlakon pada tahun tersebut. Yang dia jadi kecil tu, yang dia jadi kerdil tu, and dia kata cerita tu pun tak menjadi, cerita tu kurang mendapat sambutan, and
and orang cakap peminat tak boleh nak terima sangatlah kelainan dia. Macam tu lah. And lepas kegagalan filem Zero tu, dia kata dia nak berehat sepanjang 2 tahun, and tahun ni merupakan tahun terakhir. And kalau ikutkan schedule dia, tahun 2021, tahun depan dia ada 3 upcoming filem yang akan diberlakon, and which satu tu rumours dia adalah Dawn 3. So kita tak tahulah betul dia jauh ke mana, sahih ke tidak. Kita tunggu sajalah filem daripada Shah Rukh Khan di masa yang akan datang. Sampai situ saja untuk kita cerita tentang rumusan perjalanan kerjaya Shah Rukh Khan ni. Aku sure lah kepada yang mana-mana dah tengok cerita ni, yang minat Shah Rukh Khan daripada dulu. Kalau ada yang lama, pasti ada yang baru kan. So mungkinlah sekarang ni dah banyak sangat hero-hero muda, so banyak sangat pilihan-pilihan pelakon. Tapi yang tua, yang on time memang sentiasa senang cerita. Sebab apa, kalau kita tengok diorang punya filem dengan hero-hero baru, dia punya feel, dia punya aura tu tak sama, karisma dia tak sama kan. And Shah Rukh Khan pun dah umur 50. Sah-sah nanti aku rasa dia berlakon tua sampai macam level Amitabh Bachchan. Mungkin lah, kita tak tahulah kan. So sampai sini saja untuk video kali ni. Untuk minggu akan datang ataupun episod yang akan datang, aku tak janji bila, tapi hari Jumaat juga. So maaf kerana lambat 1 hari. Aku kena post hari ni. And kalau korang nak hero-hero yang lain ataupun idol-idol yang lain, korang boleh tulis kat bawah ni. And terima kasih untuk menonton sampai ke minit yang ini. Terima kasih. And satu lagi, aku nak bagi tahu korang yang besok merupakan hari terakhir untuk korang order baju jump scare. So siapa-siapa yang nak dapatkan, korang boleh dapatkan secara cepat. Alright. So korang boleh pergi dekat link dekat bawah ni, aku ada tinggalkan, ataupun korang boleh pergi kat Instagram aku, kat situ pun ada link. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya juga aku kat Instagram sana. Alright. So sampai situ saja untuk minggu ni. I see you. Assalamualaikum. Peace.